ketika serbuan mereka sedang asyik menari dan menyanyi bersama kumpulan muzik yang menyanyikan lagu berunsur sihat. Selamat datang ke Turn Up Reviews. Hari ini kita punya album cukup istimewa dia. Kita kena cakap kuat sikit, pekik sikit. Kita kena macam beri penuh semangat. Kenapa kita cakap macam ni? Kenapa excited semacam ni? Sebab kita ada pekik. Tapi siapa Pekik ni? Kenapa kita kata kita membesar dengan artis-artis ni, dan kenapa ni pizza ke album? Macam perfume pun ada, cik. Ni dia. Dalam ni ada CD pekik. Package dia cantiknya. Tak cukup dengan tu, kita ada t-shirt, bro. T-shirt tu pun boleh Pekik? Boleh. Lepas tu ada stickers. Boleh letak gitar, letakkan motor, peti sejuk semua boleh. Road Tag punya stiker. Yang penting kena renew road tax dulu. Sebenarnya pekik ni yang aku tahu dia macam satu projek lah kan, daripada Stereo Pixels ni. So dalam dia buat pekik dokumentari pasal scene independent, underground tu lah, zaman di Malaysia lah. So CD ni dia punya runut bunyi lah. Untuk dokumentari tu. Pasal tu ada nampak title dia pun kan? Dia setengah tracks tu ada yang soundtrack untuk dokumentari tu. Satu lagi daripada Dari bilik sebelah. DBS. Yang kita membesar tu banyak sangat ke yang band-band atau musician yang terbabit dalam album ni? Ramai. 17 artis terlibat dalam ni. Tapi tadi kau kata ni projek ada dokumentari daripada Stereo Pixels kan? Tapi yelah, maafkanlah atas kekhilafan ni, tapi kenapa at least untuk aku tak pernah dengar satu pasal Stereo Pixels, ada lagi satu pasal projek dokumentari ni juga. Ada ke trailer ke apa online yang mungkin terlepas pandang? Kalau aku tengok kat YouTube, dia dah release dia punya video clip tu lah, untuk main team dia tu kan, Pekik, yang dinyanyikan oleh Radi dengan Tam, dengan All Star Boys. Budak Scene All Stars. Budak Scene All Star. Izzat Hujan. Kodok Pesawat. Alil Upon Arrival. Ni Izwan Omar monolog. Izwan Omar ni mungkin ada yang tak tahu. Orang tahu dia macam session untuk monolog. Tapi once upon a time dulu, dia banyak tau macam main dekat independent scene, tapi dia session lah. Banyak main dengan band-band indie. Mana-mana dia just session. Ada one time tu aku pernah jumpa Peter Brown. Dekat Dewan Balas Seni Lukis. Hijau main. Kita panggil hijau sampai level macam tu. Dia memang belasah semua. Sekarang dia di RTM sebagai musician RTM. Full circle lah, daripada indie dah sampai ke mainstream sekarang. Memang main dengan artis-artis ternama. Tapi berdasarkan apa yang tengok dekat CD ni, apa pendapat kau? Apa yang kau nampak bila kau tengok artwork dia? Aku nampak orang Pekik main gitar. Itulah, tapi dia macam bawa kepada all this zaman-zaman, yalah, kartun-kartun, apa, komik-komik Ujang, apa, gila-gila. Aku boleh cakap juga. Dan mungkin juga zaman tu itu yang jenis lukisan atau jenis artwork yang kita membesar dulu kan. Musician indie dulu pun membesar zaman-zaman lukisan macam ni, because dia nampak macam throwback jugalah. Bila tengok, aku dapat bayangkan ni mungkin flyer poster mid 2000s. Geek indie punya flyer. Tapi when we were tapi ni dia dokumentari, so dia jadi When We Wayang. Tapi tak adalah masuk wayang pun. Tapi kebetulan bila kau cakap pasal artwork ni, aku wonder siapa dia punya artis dia. Mari kita tengok. Grafik dan ilustrasi daripada Shah Chacha, nota pelapik daripada Izwan Shah. Dan dia punya CD pun straightforward je. Ya. Yang in a way lah, kalau sekali tengok mungkin
Macam vinyl. Kan? Nak bagi nampak macam vinyl. Yalah, zaman dulu ada mini disc. Okay, tak lama lagi akan ada mini vinyl ke. Tak silap aku, Philip ada keluarkan yang DVD-R yang bentuk vinyl kan. Oh, Tapi mahal lah. memang dia tekstur. Tak tahu, tak pernah beli kan. Tapi tengok kat internet lah. Oh, bentuk vinyl lah. Oh, smart lah. Jadi sekarang kita pergi kepada dia punya lagu-lagu ya. Apa yang Lagu-lagu dia menarik ni bila tengok dia punya belakang dia punya song list dia kan. Lagu original yang digubah khas untuk album ni satu je kan. Yang tadi kita cakap tu dinyanyikan oleh Radi dan Tam, Blind Track. Lepas tu dimainkan bersama dengan budak Scene All Stars. Total ada 17 lagu ni. Lagi 16 lagu ni Stereo Pixel panggil band-band underground, band indie untuk buat session dari bilik sebelah ni lah. Lepas tu dan akan muatkan dalam dokumentari Pekik. Tapi semua live session lah. Jadi memang semua record dekat studio, semua record Stereo lah. Pixel. Yep. Kiranya ni dia punya original soundtrack lah untuk dokumentari ni. Tapi menarik juga pasal biasanya original soundtrack walaupun di record balik, dia akan record lah, tapi ni mostly macam live recording kan. Aku rasa dia nak dapat macam satu, dia dokumentari filem. Dia bukan filem biasa yang macam drama apa. So dia tak perlukan pun sound yang terlalu bersih. Dia nak dirty tu kan. Lepas tu dia doku tu pula pasal scene underground zaman tu. So mesti nak dengar macam streetnya lah, nampak raw sikit kan. Aku rasa macam tu lah, sebab tu dia buat. Sebab better dia ambil daripada album diorang tu. Betul lah. Dia dah record kan. Kalau soundtrack macam tu lah kan. So remaster balik. Tapi tak, dia nak live session tu nampak macam street sikit lah, raw sikit lah. Khas untuk projek Doku Pekik ni. Sesuai lah tu, raw is war. Raw is war. Ketika randau yang pertama, semua penuh jiwa. Aku secara terus terang aku rasa ini positif dan negatif juga at the same time. Pasal sebelum aku dapat tahu yang lagu lain ni recorded semua kan, aku ingatkan macam the whole album lagu-lagu original, lagu-lagu yang memang ditulis untuk album ni. So bila dengar satu lagu tu first tu promising, dia buat aku fikir macam Roadrunner United. Kan? Pasal yelah, kau dah ada Radio AG, kau ada Tam, Blind Track, kau ada budak Scene All Stars. So ini rasa macam Malaysia punya version of Roadrunner United tu. Jadi aku dah macam look forward dah. Okay, jadi song kedua, ketiga, the whole album tu akan just jadi different musicians from different band collaborate sama-sama buat lagu kan. Itulah kekecewaan. Tapi yang bestnya pula, lagu dia memang ngam sangat lah. Merentas bersama menongkang perdana untuk kita. Dia maybe boleh jadi teaser dan dah boleh tahu benda ni boleh dibuat dan mungkin harus dibuat lagi kan. Turn Up United ke. Fantasy ubah reality diri kita. Lagu tu best lah. Aku dengar pun sedap kan. Lagi-lagi pula dengan tone vokal Tam Blind Track memang tak dinafikan lagi lah. Memang sedap lah. Dia international level ni lah. Dia tak dengar macam Melayu punya screen. Tak dengar benda-benda lain. Shock lah macam aku cakap tadi, ada Iju dalam tu. Kira tahap antarabangsa ni. Cuma yang tak, bagi aku personally lah, suara Radi tak apa-apa cun. Suara dia okey, memang tu suara dia lah kan. Tapi yelah, apa aku boleh expect lagi. Memang tu je lah kan. Semuanya Mungkin kalau
sesiapa lah, Azlan typewriter ke mungkin lagi okey sikit kot. Maksud kau untuk kenakan dengan lagu tu, lagu yang high octane. Bukan pasal high octave juga. Tak, bukan high octane yang macam energetic. Okay, kan? Macam Radi kalau lenggok-lenggok lagu yang macam yalah Britpop yang mendayu-dayu sikit, cantik lah suara dia kan. Tapi kalau lagu ni kan dia lebih macam energetic yang in a way nak bagi orang naik balik semangat indie tu. Kalau macam melo-melo style macam tu, kalau macam panggil lock aku rasa lagi okey kot. Okay. Tak tahu, mungkin aku ada masalah dengan suara dia sendiri. Pasal bila cakap macam tu kan, mungkin aku rasa ini adalah sebagai wakil lah. Bukan kata Radi suara terbaik zaman tu, tapi Radi suara ikonik zaman tu, dengan jenis muzik yang dia main. So orang dengar Radi, so Radi ni mewakilkan band-band lain, mungkin Couple dan band-band yang jauh sebelum tu lah, zaman-zaman 90-an pun kan. So Radi mewakilkan tu. Dan Tam pula mewakilkan mungkin yang lebih underground, lebih metal punya side. Boleh je nak letak Jai ke apa dalam tu kan, tapi dia letak Tam sebagai wakil lah kepada semua. Pasal mungkin suara dia lebih mainstream in a way, tak terlampau sangat underground, tak terlampau kasar sangat. But at the same time, macam nanti katalah kalau letak otai macam Jai, kemungkinan ada orang macam belah-belah hardcore, metalcore, deathcore semua ni kan, macam kata ni tak berapa kena apa. So dia ambil, bukanlah nak kata pukul rata, tapi sebagai wakil kepada different wakil kepada lain-lain subgenre underground dan indie yang kita ada pada waktu tu lah, pertengahan 2000 awal 2090-an pun. Itu je lah, itu yang aku rasa sayang, lagu tu dah promising dah, cuma dia akan jadi lagi best kalau dia ada jauh lagi banyak, dia ada kesinambungan dia lah. Macam kau cakap tadi lah, setiap lagu tu ialah projek Pekik tu sendiri. Yang again lah, bukanlah nak kata suruh ciplak idea bulat-bulat kan, tapi ambil notable songwriter, siapa yang pandai boleh banyak tulis lagu kan. Kalau jadi seorang songwriter je pun tak apa. Kalau kata tak nak ambil ramai-ramai kan, ambil seorang je songwriter, buat lagu, tapi songwriter tu sendiri pilih, untuk lagu ni siapa agaknya paling best main gitar, lagu ni siapa agaknya paling best untuk nyanyi, dan ada whatever soundscape, letak DJ punya atmosphere sound belakang ke apa kan. Tapi itulah, mungkin tu satu idea yang boleh dibawa ke datang kan. Jadi setelah kita dah cakap pasal lagu pertama tu, lagu seterusnya ni, lagu-lagu nombor 2 sampai 17 ni apa cerita dia? Kalau terus terang, aku tak berapa familiar sebenarnya. Kebanyakannya lah. Private Wish, The Restraint, Couple, yes. Tu ada Motherland. Tapi itulah yang rasa menarik. Aku rasa menarik kalau tengok dekat dia punya song list dia kan. Dia bukan initially, ingatkan dia ambil band-band atau pemuzik zaman tu, pertengahan 2000 ke apa tu, and then ambil lagu-lagu diorang yang terkenal, tapi tak semestinya. Macam contoh kalau kita tengok Couple pun, banyak je lagu Couple yang lagi terkenal daripada Goddamn Mighty Tune. Dan also menarik kalau kita tengok Azmil Yuno kan, kita pernah, and Azmil Yuno instead of ambil antara lagu-lagu famous dia ambil antara lagu dia yang paling baru. Lagi menarik bila berbeza, tak perlu mau ada. Oh yeah. The trip through memory lane lah lebih kurang kan. Maksudnya dia ada campuran antara ni kan, dan mungkin in terms of the lineup pun interesting. Again, kalau kita tengok certain bands memang full band main, tapi contoh macam Azmil Yuno tadi, dia main seorang, like a solo performance. And itulah tu aku rasa macam dari pemilihan lagu dia, aku rasa dia
pilih nak shootkan dengan perjalanan dokumentari dia kot. Aku just boleh agak sebab dokumentari pun kita tak nak tengok. Macam orang kita mungkin dia nak tunjukkan yang betul-betul masa time tu underground scene tengah unite. Kau faham maksud aku? Mungkin dia pilih kat situ lah kot. Dan makanya dekat situ ada lagi satu isu dia. Okay. Bila kau dah bawa ke arah tu kan. Yalah, bila cakap pasal lagu orang kita tu kan, dia cakap pasal satu Malaysia, and not just cakap pasal bangsa. Selalu fikir kalau Malaysia ada berlainan bangsa, tapi bukan sekadar pasal tu. Jenis orang lain-lain, jenis orang konservatif, jenis orang liberal, yalah macam-macam lah, orang main muzik lain ke apa kan. Okay, antara isu yang aku ada dalam ni, aku faham lah, mungkin again kita tak tengok dokumentari dia, so kita tak tahu jalan cerita dia macam mana. Tapi aku rasa ada kekurangan representation. Contoh musician perempuan. Okay, kita ada dekat couple, and then kita ada discussion sebelum ni kan. Macam yalah, kita ada Temperamental, kita ada Liana Fizi, Estrella, semua ni kan. Pasal jalan cerita dokumentari dia lah kita tak tahu. Tapi itu bila cakap pasal perempuan je. Tapi kalau cakap pasal bangsa, dan bila cakap pasal different sub-genre yang tak cover, walaupun tahulah limited, tak boleh nak cover semua, tapi ada isu representation lah aku rasa bila tengok dekat line up ni. Sebab kita tak tahu, mungkin juga dalam dokumentari tu diorang ada selitkan diorang. Betul lah. Sebab dalam tu diorang tak terlupa nama-nama. Mereka semua ada. Betul. Nama ada. Itu yang aku tabik jugalah. Pasal mula bila kita tengok line up lagu-lagu je, adalah persoalan tu kan. Tapi bila nama semua ada, Temperamental, dan bila kita cakap pasal artis perempuan ni macam Bottle Cap semua ada lah. Banyak band-band yang including perempuan, dan multiracial semua ada, dan different genres daripada jazz ke grindcore semua. Namun itulah, kita macam tengah fikir macam mana agaknya dia punya dokumentari tu. So itu yang akan memberi 1001 jawapan lagi. Ini satu usaha untuk menaikkan kembali semangat lah kan. Untuk orang naikkan lagi. Dan mungkin also di waktu yang kita tengah hidup sekarang ni kan. Kalau dulu boleh kata tiap-tiap minggu akan ada gig. Tapi sekarang ni macam pengubat rindu underground lah. Jadi benda tu respect juga. Kenapa dia tak just ambil lagu-lagu daripada album dan master kan, macam kita cakap. Betul. Dia record secara live dalam studio, so in a way dapat feel live music tu kan. Pasang kat headphone atau pasang sound system yang best. Kau tutup mata, tutup lampu, bayangkan kau dekat gig, kau tengah mos kan. Sambil tu kau pekik, kau jerit, kau terpeluh-peluh semua terkeluar. Gelitik lah. Bila kau cakap tadi, aku teringat disebabkan dia nak buat live session tu lah, dia tak boleh panggil benda-benda band-band yang lain. Mungkin macam ada masalah, macam seorang dah duduk dekat Pening, tak boleh nak datang sini. Betul. So ada isu logistik, ada isu keluarga, ada isu komitmen. Dia nak buat special kan. Antara perkataan yang kita suka pakai dalam series ni, Husnuzon. Nak cakap apa? Ya apa, gateway. Yalah, boleh. Sekarang ni tak ada gate. Ini tak ada gate, tak ada pusat, tak ada mangga, tak ada. Tapi kalau Husnuzon adalah dia ada bigger plans lah lepas ni. Okay. So dia invite ni atas tujuan dia balance out antara ini band-band yang ada influence zaman tu, dan at the same time ada kemudahan yang boleh record disebabkan logistik dan komitmen dan apa semua yang kita cakap tadi kan. Tapi mungkin benda yang lagi besar lepas ni, mungkin dia nak panggil band-band lain buat a proper album, ataupun band-band yang dia dah list out ni. Aku tak kira lah, tapi at least ada 100 band yang dia list out, 100 musician yang dia list out kat situ. Nama korang tertinggal boleh tambah sini. Ini yang menarik ni. Apa nak letak macam band Sunday ke apa, boleh letak kat sini. Mungkin juga nak buat live show ke lepas ni. Mungkin festival, kita tak tahu kan. Jadi ini sebagai permulaan dia lah. Sampai hati. Betul. Tak ada Joanna Enko. Mana lagi musician kau nak jumpa, tiba-tiba ada chain of cafe
Banyak lagi ke F&B punya business semua. Musician nak minum kopi tepi jalan kat Hartamas tu ada apa, Biru by Fibe lah. Pergi Publica tempat gig boleh makan dan minum dekat cafe Fibe tu kan. Sebelum cakap pasal album ni, aku sendiri tak sabar dengan dokumentari tu sebenarnya. Sebab yang aku tahu Stereo Pixels ni diorang banyak buat corporate video. Diorang memang video guy lah semua ni. Lepas tu dokumentari ni first. Tak silap aku lah. Saya tak pernah nampak Stereo Pixels buat dokumentari. Tapi selalu corporate video dengan aku tak silap ada macam certain music video pun ada juga. Tak silap aku lah. So ni macam passion project juga lah. Kalau salah, sorry lah. Tapi macam aku dah borak dengan dia punya marketing guy dia, Joe. Dia budak suara agak dulu. So Joe cakap bos dia ni memang orang yang minat muzik lah. Tu yang dia nak buat dokumentari tu untuk naikkan, meriahkan suasana tu balik kan, nak kenang that era lah. Dan tak nak mati sampai sekarang lah, supaya lagi hidup, lagi meriah kan. Betul. So aku sendiri tak sabar. Kalau tengok dia punya Stereo Pixels punya hasil video agak menarik kat Cai. Cantik. Tapi untuk dokumentari tak tahulah. Mungkin itu yang buat aku lagi rasa macam nak tahu kan. Bukan pasal zaman tu saja, zaman underground tu saja. Untuk album ni pula, sarankan memang semua orang kena ada CD compilation ni. Wajib ada. Tapi jangan risau lah. Kalau kau tak beli pun, diorang takkan unfriend kau punya.